Assalamualaikum dan selamat datang pendengar sekalian. Saya Muhammad Afir Reza dari Kerangka Futures Senja Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa berharga untuk menyertai webinar kami pada hari ini. Webinar ini adalah kolaborasi bersama dengan CME Group kerana usaha kami untuk memberikan kesedaran dan pendidikan mengenai pasaran hadapan derivatif kesenarai pada para peserta. Kami juga telah kembali dengan kempen di seluruh negara iaitu kempen Into the Futures. Rebut peluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM30,000 apabila anda memperdagangkan kontrak niaga hadapan dari Malaysia, Amerika Syarikat dan Hong Kong dari 1 Ogos hingga 31 Oktober 2020. Harap maklum bahawa dagangan hadapan dan option melibatkan risiko besar kerana faktor leverage atau manfaat melalui margin di mana ia mungkin tidak seberapa sesuai untuk segelintir pelabur. Webinar ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan. Oleh itu, kerana futures Senja Berhad tidak bertanggungjawab sama sekali atas kerugian dan akibat yang timbul daripada penggunaan kandungan webinar ini. So, sebelum kami bermula, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput anda ke webinar Tenaga Futures seterusnya pada 17 September 2020 yang bertajuk Let's Learn About Futures. Email jemputan akan dihantar kepada anda. Jangan ketinggalan. Jangan lupa mendaftar setelah anda menerima email. Seterusnya, jika anda mempunyai pertanyaan untuk pembicara kami, sila kemukakan soalan anda melalui kotak soal jawab di sebelah kanan atau bawah skrin anda dan beliau akan menjawab soalan anda selepas pembentangan. Hari ini kita mempunyai Encik Kamal Ali di sini dan beliau akan berkongsi mengenai pengenalan asas pasaran niaga hadapan. Oleh itu, tanpa berlengah lagi, saya ingin memulakan webinar kami dengan mengalu-alukan pembicara kami pada hari ini, Encik Kamal Ali. Encik Kamal, dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Selamat malam dan Assalamualaikum semua. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang niaga hadapan, apa itu niaga hadapan dan pengenalan asas terhadap niaga hadapan lah. Malam ini sesuai untuk beginner dan juga yang dah biasa trade instrumen lain dan nak mula berdagang dalam niaga hadapan. Okey, ini adalah disclaimer. Okey, jadi agenda pada malam ini, pertama saya akan jelaskan niaga hadapan secara asas, okey, konsep dan apa itu niaga hadapan, bagaimana kegunaan niaga hadapan. Kedua ialah saya akan jelaskan dan menyatakan jenis-jenis pedagang yang participate dalam niaga hadapan ini dan kita pengguna-pengguna lah secara umum. Ketiga ialah kita akan tinjau aspek-aspek yang penting yang perlu anda faham dan teliti sebelum anda nak mula berdagang ataupun melabur dalam niaga hadapan ini. Ini bahagian segmen yang amat-amat penting pada malam ini. Dan akhirnya ialah kelebihan berdagang dalam niaga hadapan. Apa advantage ataupun apa kelebihan yang niaga hadapan ini ada yang tidak boleh anda dapat dekat mana-mana aset lain lah. Dan akhir sekali kita ada sedikit Q&A ataupun sesi soal jawab yang mungkin saya akan perlukan sedikit masa untuk menjawab jika anda ada apa-apa soalan. Okey, agenda pertama kita adalah konsep dan definisi niaga hadapan. Okey, jadi sebelum kita nak mula faham apa itu niaga hadapan, kita perlu faham yang niaga hadapan ni adalah satu jenis derivatif. Okey, maksudnya kat sini adalah kegunaan dia adalah instrumen kewangan untuk yang digunakan oleh pelabur atau pedagang yang untuk mengawal mereka punya portfolio daripada pendedahan, kenaikan dan juga penurunan harga market itu sendiri. Nilai produk ini adalah dia diperoleh daripada instrumen asas dia, okey, underlying instrument dipanggil lah dalam bahasa Inggeris. So derivatif ni dia bersandarkan indeks, saham, komoditi dan juga kadar faedah. Okey, jenis-jenis derivatif adalah ada 4 secara umum ada 4. Ada pertama ialah forward, kontrak hadapan. Kedua adalah niaga hadapan, futures. Okey, ini yang kita akan spend masa untuk malam ni untuk faham. Yang kedua ni lah niaga hadapan. Dan ketiga adalah options dan keempat adalah swap. Untuk pembentangan pada malam ini saya akan jelaskan
yang hadapan dan juga niaga hadapan sebab mereka berkait. Okey, dan option dengan swap tu kemungkinan saya tidak akan sentuh pada malam ini sebab kesuntukan masa. Jadi pertama ialah forward ataupun kontrak hadapan. Okey, apa itu kontrak hadapan ni? Secara umumnya ia adalah perjanjian di antara pembeli dan penjual untuk membuat transaksi pada masa akan datang. Okey, harga dia ditentukan pada waktu perjanjian dibuat dan perjanjian dibuat secara tertutup. Maksudnya dia between saya dengan awak lah. Okey, pembeli dan penjual, saya nak beli contohnya apa tu gula, tapi saya tak nak pada hari ini, saya nak 3 bulan akan datang, 2 bulan akan datang. Dan anda sebagai penjual, anda perlu bagi gula dekat saya pembeli 3 bulan akan datang. Okey, ini contoh. Ini contoh dia. Okey, Ali seorang peladang buah mangga. Okey, beliau menjangkakan hasil stok buahnya akan ada lebihan sebanyak 100 kg dalam masa 3 bulan lagi. Jadi beliau menjangkakan harga akan jatuh atau akan jadi lebih rendah pada masa hadapan 3 bulan lagi. Jadi Ali ni dia nak lock in harga siap-siap jual pada hari ini sebab dijangkakan harga akan jatuh. So dia nak jual harga mangga dia pada hari ini. Abu pula adalah penjual buah mangga. Okey. Abu ni perlukan 100 kg mangga dalam masa 3 bulan lagi. Dan Abu ni pula dia menjangkakan harga akan jadi lebih mahal. Harga mangga akan jadi lebih mahal pada 3 bulan akan datang. Jadi dia boleh membeli kontrak hadapan mangga. Ali pula boleh menjual kontrak hadapan mangga. Okey. Jadi Ali dan Abu akan membuat persetujuan dan perjanjian ni. Okey. Abu akan membeli mangga dalam 3 bulan akan datang daripada Ali, dan Ali perlu jual 3 bulan akan datang. Dan harga pula pada hari ini punya harga. Okey. Dan daripada persetujuan dan perjanjian Abu dan Ali ni, Abu perlu sediakan wang pendahuluan yang dipersetujui lah oleh mereka. Maksudnya mungkin Ali nak 10% deposit ataupun 20%. Okay? Itu bergantung kepada perjanjian mereka. Tapi daripada segi kontrak hadapan ini, forward ini, ialah Abu dan Ali akan mendapat akan membuat transaksi mangga fizikal tu 3 bulan akan datang. Tapi Ali dan Abu dah lock in harga pada hari ini. Okey, itu contoh swap forward kontrak. Sekarang kita akan cakap pasal niaga hadapan, okey, futures. Perjanjian untuk membeli atau menjual sesuatu aset pada kuantiti dan harga yang dipersetujui pada masa hadapan seperti yang ditetapkan. Okey, kalau baca kat sini lebih kurang sama dengan forward tadi kan. Maksudnya dia dah buat perjanjian nak beli pada kuantiti dan harga yang disetujui pada masa hadapan. Kan? Lebih kurang sama kan bunyinya. Tapi dia futures contract ni dia didagangkan dalam futures market. Okey, pasaran niaga hadapan. Maksudnya dia seperti macam anda pergi pasar tani, ada pembeli penjual mangga, ada like 3 4, ada banyak lah. So dia bukan secara tertutup. Okey, sebab kita ada market dia kan. Kita beli dan jual melalui di dalam pasaran lah, maksudnya banyak lah pembeli dan penjual. Dan market inilah yang menghubungkan pembeli dan penjual niaga hadapan. Okay, ini contoh sama Ali dengan Abu tadi untuk forward, tapi ini kita nak tengok apa beza dengan niaga hadapan kan. So masing-masing ada masalah yang sama, masing-masing menjangkakan harga akan naik dan atau jatuh pada masa hadapan. Tapi Ali dan Abu ni dia buat menjual dan membeli niaga hadapan pula. Tadi kontrak hadapan saja, ni dia buat futures ataupun niaga hadapan. Tapi beza yang dengan forward tadi ialah ada pihak ketiga, okay, bursa exchange ni yang akan menghubungkan transaksi Ali dan Abu. Maksudnya dia bukan secara tertutup, tapi Abu dan Ali lah membuat transaksi nak beli atau menjual, tapi bursa ni pihak ketiga ni ada yang akan menghubungkan Ali dan Abu. So bursa akan tengok Abu nak menjual, Ali nak membeli kuantiti yang sama, jadi bursa akan menghubungkan mereka. Jadi Ali dan Abu tak perlu pening kepala nak cari siapa beli atau siapa penjual lah. Dan daripada segi risiko ialah bursa juga akan menanggung risiko untuk memenuhi perjanjian jika Ali atau Abu tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut. Maksudnya tadi kan ada perjanjian between Ali dengan Abu kan, kena deposit. Tapi kalau contohnya kalau Abu tiba-tiba bankrupt ataupun Ali tidak dapat menunaikan perjanjian, maksudnya buah dia tak
tak sebanyak yang dijangkakan dan sebagainya. Jadi Ali atau Abu akan menanggung risiko tu kalau ikutkan forward lah hadapan tadi. Kalau niaga hadapan, bursa akan menjadi akan menanggung risiko tu kalau sekiranya Ali Abu tidak berjaya menunaikan perjanjian tersebut. Okey, jadi dia lebih selamat dan telus lah. Okey, ini gambar Raja overview macam mana niaga hadapan punya market, dia punya pembeli dan penjual lah. So contohnya macam kat sini pembeli dan penjual membuat pesanan, okey, dan dia akan melalui middleman ataupun broker ni, dan broker masing-masing akan menghantar transaksi tersebut kepada bursa, okey, untuk mencari pembeli atau menjual lah. Okey, tapi kalau kita cakap pasal niaga hadapan ni, dia ada satu kita tahu yang pasal niaga hadapan dia bergantung, contoh macam tadi mangga atau minyak sawit kan. So dia ada harga dia, harga akan naik akan jatuh kan. So macam tadi Abu menyangkakan harga mangga akan jatuh. So apa yang efek yang harga-harga niaga hadapan ini? Okey. Jadi secara umumnya, secara basic ekonomi ni adalah supply dan demand lah. So maksudnya contoh kat sini ialah kalau harga minyak sawit, kelapa sawit akan naik sekiranya keadaan cuaca tidak kondusif. Okay? Jadi maksudnya kalau produksi dia tak banyak tapi demand tu banyak, permintaan yang sangat-sangat tinggi, jadi harga tu akan menaik dan sebaliknya. Okay, ini adalah contoh-contoh produk niaga hadapan. Ini bukan semua dalam dunia, tapi ini apa yang sebahagian yang kenanga futures tawarkan. Okay, dekat tempatan Bursa Malaysia kita ada equity kewangan, komoditi kewangan. Biasa dekat tempatan yang paling dikatakan famous lah adalah FKLI ini, equity kewangan KLCI futures, iaitu indeks yang niaga hadapan indeks yang bersandarkan stok indeks kita. Dan kedua adalah komoditi CPO, crude palm oil futures, minyak sawit lah. Itu yang biasanya yang famous dekat Malaysia. Dan CM ni pula adalah US punya. Okay. Kita ada banyak pertanian, tenaga, logam, kadar faedah dan ikuti kewangan. Okey, jadi kita dah faham apa itu niaga hadapan. So sekarang ni saya akan jelaskan dan explain kepada anda jenis-jenis pedagang dalam pasar hadapan ataupun siapa yang pengguna-pengguna dalam niaga hadapan ini. Okey. Jadi umumnya pedagang ataupun pelabur mempunyai risiko yang berbeza. Okey. Masing-masing ada goal masing-masing ada kewangan yang berbeza. Jadi mereka terbahagi kepada 3 pengguna yang terbesar secara umum. Yang pertama ialah pelindung nilai ataupun hedger, speculator dan arbitrage. Okey, pelindung nilai adalah hedgers ataupun pengguna yang kepada aset dasar niaga hadapan tersebut, seperti petani, peladang, kilang penapisan. Ini contoh macam Ali Abu tadilah. Okey, dia terlibat secara langsung dengan produksi mangga tersebut ataupun minyak sawit tersebut. Jadi kenapa mereka perlu mempunyai portfolio atau perlu berdagang dalam niaga hadapan ini adalah sebab mereka memiliki aset fizikal kan. Mereka mempunyai fizikal mangga tersebut. Jadi mereka boleh membeli atau menjual niaga hadapan ini dengan tujuan mengawal harga kos barang mentah atau harga jualan. Macam tadi Abu atau Ali menyangkakan harga akan naik, akan jatuh. So dia akan efek dia punya bisnes ada bagi keuntungan pada masa hadapan. Jadi mereka boleh lock in kan, kunci harga siap-siap melalui niaga hadapan ini. Okey. Itu adalah hedges lah yang terlibat secara langsung dengan aset itu. Kedua adalah speculator. Speculator ni kebiasaan mereka tidak ada niat untuk memiliki dan mempunyai fizikal tu. Okey. Macam biasanya speculator adalah pedagang-pedagang seperti kita lah, runcit lah. Maksudnya kita masuk sebab ataupun kita jual ataupun kita beli sebab nak dapatkan keuntungan daripada segi kenaikan harga tu kan. Ini kita jual. Kan, pedagang lah, biasa pedagang. Ataupun mereka contoh macam mereka menjangkakan persepsi mereka tidak akan influence indeks saham tu. So mereka boleh jual dahulu dan membeli semula dekat bawah untuk membuat keuntungan. Dan ketiga adalah arbitrage. Okey, yang ini biasanya sangat-sangat modern dan sangat-sangat sophisticated daripada segi sebab dia punya arbitrage ni biasanya adalah pelabur-pelabur yang besar dunia yang
yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga. Okey, mereka ambil untung kecil tapi risiko sangat-sangat rendah lah. Sebagai contoh kat sini adalah dia akan beli kontrak niaga hadapan minyak sawit dekat Malaysia dan menjual niaga hadapan minyak sawit dekat US. Dan sebab mereka nampak harga kat Malaysia tinggi dan harga kat US punya market minyak sawit tu adalah sedikit rendah. So mereka membeli dan menjual dua jenis market, produk yang sama, dua jenis market untuk mendapatkan perbezaan daripada segi harga tu. Ini contohnya macam anda adalah penjual mangga dan anda pergi kat pasar tani, kan anda nampak ada peniaga jual mangga yang RM5 sekilo dan tapi anda nampak juga ada peniaga yang menjual RM6 sekilo. Jadi anda menjual dekat RM6 tu, anda beli kat RM5 tu. So anda dapat RM1 sekilo daripada segi perbezaan harga dekat market tu lah. Itu sebagai contoh lah. Okay, sekarang ni agenda kita yang ketiga adalah kita perlu faham dan teliti lah aspek-aspek yang sangat-sangat penting, okay, untuk mula berdagang dalam niaga hadapan ini. Okay, pertama lah kita kena tahu yang setiap kontrak niaga hadapan ni secara umum mempunyai spesifikasi yang sama, aset dasar, kod dia, saiz dan harga minimum, semua spesifikasi yang amat-amat penting, tapi setiap niaga hadapan mempunyai perbezaan daripada segi setiap spesifikasi ni. Macam contoh kat sini aset dasar, okay, underlying asset. Anda perlu tahu kod dia, kan. Setiap niaga hadapan ada mempunyai kod-kod masing-masing yang unik, FCPO, minyak sawit, FKLI, indeks saham, F-Gold adalah emas dan sebagainya. Dan anda perlu tahu saiz dia. Okay. Maksudnya bila anda beli satu lot atau satu kontrak niaga hadapan tu, contoh FCPO mempunyai berbeza saiz dengan FKLI, emas, okay, minyak mentah dunia dan sebagainya. Dan lepas itu anda perlu faham fluktuasi harga minimum. Maksudnya kat sini adalah minimum harga yang untuk sesuatu niaga hadapan naik ataupun jatuh. Maksudnya contoh macam FCPO harga dia lah 2,600 kan. Tapi harga atas yang next adalah 2,601, 2,602. Maksudnya harga minimum fluktuasi dia adalah RM1 lah. Setiap indeks, setiap niaga hadapan mempunyai perbezaan dari segi pergerakan harga tu. Bulan dagangan, okay, ini penting sebab niaga hadapan ni mempunyai banyak bulan. Okay, sebab salah satu kegunaan adalah untuk macam ahli dapur ni, contoh kan kita nak beli 3 bulan akan datang. Kalau ahli dapur nak beli mangga 6 bulan akan datang, 12 bulan akan datang boleh, tak ada masalah. Sebab tapi dia perlu memilih bulan yang betul. So niaga hadapan ni ada banyak bulan. Okay, masa dagangan ni pun berbeza daripada segi setiap niaga hadapan. Contoh kat sini lah, bursa punya lain, kita punya lain, lokal kan. Minyak sawit kita buka pada waktu dagangan kita, waktu business day kita lah. And then kalau anda dagangkan US punya niaga hadapan, dia waktu malam lah buka, aktif dia, maksud saya. Dan lepas tu adalah bila niaga hadapan kontrak tu tamat, okay, and then penyelesaian, settlement dan margin. Okay, saya akan jelaskan satu-satu lepas ni ya, tak ada masalah. Okay, ini contoh spesifikasi FCPO. Okay, macam ini sama macam spesifikasi tadi. Contoh dekat sini, aset dasar dia adalah minyak sawit mentah, saiz adalah 25 tan. Maksudnya kalau anda beli satu niaga hadapan ini, anda dapat ataupun anda sebenarnya memiliki 25 tan, okay, metrik untuk FCPO. Okay, kalau anda beli 2 dan dikali 2 lah. Fluktuasi harga minimum adalah RM1, macam saya cakap tadi, tapi setiap RM1 tu bernilaikan 25. Okay, maksudnya kalau anda beli 2600, anda jual kat 2601, maksudnya dari segi harga RM1 je harga naik, tapi anda dah untung RM25 untuk setiap lot yang anda beli. Okay. Bulan dia, okay, bulan kontrak ialah bulan terkini dan 11 bulan yang berikut serta selepasnya bulan silih ganti sehingga 36. Maksudnya sekarang ni lah September, ada Oktober, kita ada Oktober sampai Ogos tahun depan. And then lepas 11 bulan yang berikutnya dia akan alternate ataupun silih ganti 30 untuk 3 tahun terus kan, skip satu lah, waktu dagangan. Okay, ini adalah sama macam ikut hari perniagaan wilayah lah. Bursa, sebab kita ikut bursa, so bursa adalah bawah wilayah Persekutuan KL. Jadi
daripada segi kalau public holiday dekat KL maksudnya market pun tutup. Dagangan akhir adalah kontrak tamat pada waktu tengah hari pada 15 dalam bulan terkini. Maksudnya untuk FCPO untuk FCPO setiap bulan, contoh macam sekarang bulan 9, dia akan expired pada 15 hari bulan, iaitu pada hari inilah. Okay, maksudnya setiap niaga dapat mempunyai hari bulan yang berbeza daripada segi expired. So anda kena tahu yang tu. Kaedah penyelesaian adalah fizikal, okay, dan margin adalah ataupun deposit 4,500 untuk setiap lot. Maksudnya kalau anda nak beli atau menjual satu lot, anda perlu minimum 4,500. Kalau anda nak berdagang 2, 3 dan anda perlu sediakan modal yang just kali dengan 3 atau 4 tu lah. Okay, yang settlement ni adalah ataupun kaedah penyelesaian ni dengan margin saya akan jelaskan secara terperinci lepas ni sebab dua-dua ni aspek yang amat penting. Okay, ini contoh kedua spesifikasi FKLI. Okay, dia punya aset dia adalah dasar dia adalah index composite, iaitu kita punya FBM KLCI. Okay, stock index kita. Size dia adalah FBM KLCI, harga stock index kita pada hari ini kali 50. Fluktuasi harga minimum adalah 0.5, iaitu 0.5 tu bersama dengan RM25. Okay, maksudnya kalau anda untung 2 tick ataupun 2 harga minimum bid tu, maksudnya 1 point lah, 1 point sebab minimum 0.5, jadi anda dapat untung 2 tick, iaitu 1 point, anda untung 50 lah untuk setiap kontrak. Bulan ni adalah bulan terkini, bulan berikut dan 2 bulan suku tahun kalender. Okay, untuk FKLI dia ada bulan 9, contoh macam sekarang bulan terkini, bulan 9, 10 dan suku tahun kalender, maksud Mac, Jun, September, Disember. Dia macam tu. Sama waktu dagangan dia, hari yang sama ikut KL, tapi waktu dia berbeza sikit daripada FCPO tadi. So, FCPO tadi kita tengok buka pukul 10.30 sampai 12.30, and then buka balik 2.30 sampai 6. Yang ini 8.45 sampai 12.45, 2.30 sampai 5 suku. Okay. Tamat tempoh ialah hari perniagaan terakhir bulan tersebut. Contoh sekarang ni FKLI bulan 9. Jadi last day sebelum dia expire ialah hujung bulan, business day hujung bulan ni lah. Kalau FCPO tadi 15 hari bulan. So setiap niaga dapat mempunyai spesifikasi berbeza. Itu anda kena faham. Kaedah penyelesaian adalah tunai. Okay. Ini saya akan jelaskan juga apa beza tunai dengan fizikal selepas ini. Dan margin diperlukan adalah 4,200. Okay, dan kita ada banyak lagi jenis niaga hadapan, okay, futures dekat, dan kalau anda nak tahu lebih lanjut daripada segi spesifikasi secara penuh dan juga jenis-jenis yang niaga hadapan yang ditawarkan, okay, oleh bursa, anda boleh buka laman web Bursa Malaysia Derivative lah. Kat sini kita tengok kita ada banyak komoditi, ada FKLI, ada financial futures, ada kita ada option ada. So anda boleh tengok kat sini ada bersamaan size dia, minimum dia, bulan dia, underlying dia. Okay, ini saya akan jelaskan pula kali ni untuk penyelesaian ataupun settlement. Okay, macam tadi kita tengok, saya patah balik kejap FKLI kaedah penyelesaiannya tunai, FCPO fizikal kan. Okay, so apa bezanya sebenarnya settlement ni? Okay, sebelum tu saya nak jelaskan, ingatkan balik penyelesaian ni akan berlaku ataupun anda akan melalui proses settlement penyelesaian ini lepas bulan tu tamat tempoh ataupun expired lah. Maksudnya sekarang bulan 9 punya niaga hadapan FKLI dan FCPO akan expired. Okay, so bila dah berlaku expired, apa akan berlaku? Kita akan melalui proses penyelesaian inilah. So ada dua. Kalau dia jenis tunai, kita akan perbezaan daripada segi harga tu akan terus masuk ke dalam akaun anda. Kan macam anda untung biasa, bulan tu akan terminate. Kan contoh macam anda pegang bulan FKLI dan FKLI tamat tempoh dan anda tak nak jual dan tak nak kosongkan posisi anda lah sebagai contoh. Jadi dia akan melalui settlement, okay, penyelesaian. Daripada segi penyelesaian tu, contoh kat sini ialah anda beli pada 1,500, okay. Harga penyelesaian pula untuk bulan 9 sebagai contoh 1,550. Jadi anda kat situ anda untung 50 mata lah. So, kalau anda tak jual posisi pada last day tu, dia akan tamat tempoh dan anda akan duit jumlah bernilai 2,500 akan dimasukkan dalam akaun anda. Macam tu je. Dan bulan tu akan kosong daripada portfolio anda. Okay, dia macam tu. Kalau anda tak nak jual position lah.
So tunai dia memang um, straightforward lah. Kalau anda untung, anda untung. Kalau anda tengah loss, dia akan tolak daripada akaun anda lah. Okay? Memang secara straightforward lah. Physical pula, macam FCBO tadi, anda perlu melalui proses physical. Okay, ini amat penting sebab contoh kat sini FCPO, okay, anda beli pada 2500, okay. Tapi anda kena tahu yang size kontrak sepenuhnya FCPO itu adalah harga itu 2500 kali dengan 25. Maksudnya bersama dengan 62,000 lah. Okay. Jadi kalau anda beli, kalau anda tengah pegang position tapi bila dah nak expiry anda tak nak jual ataupun anda terlupa ke, anda lepas expired tu, contoh pada hari ini 15 bulan expired, anda perlu sediakan 62,000 untuk anda wajibkan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Macam kita kata niaga depan ini adalah berdasarkan perjanjian yang akan beli dan akan jual kan. Jadi kalau anda jenis yang pegang dan anda tak jual lah, maksudnya anda committed, okay, anda dah committed untuk beli physical dia. Okay, kalau anda menjual, anda committed untuk menjual FCPO itu. Okay. So kalau nak beli tu, kalau anda modal tadi 4,500, tapi kalau anda tak jual, anda terlupa nak jual contohnya, and then anda dah melalui expiry settlement ni, anda perlu sediakan 62,000 sebab anda wajib beli daripada penjual. Sebab bursa dah aturkan kan, anda beli dan ada sebahagian pihak yang akan jual pada anda. So anda perlu committed. Okay. Kalau anda tak nak fizikal, anda tak melalui prosesnya, anda perlu tahu spesifikasi khususnya yang fizikal ni lah. Untuk FKLI tak ada masalah sebab dia tunai. Kan? Untuk fizikal anda perlu committed dan anda perlu memenuhi perjanjian tersebut. Okay, itu bezanya tunai dan fizikal. Okay, lepas sekarang ni saya nak jelaskan sikit ataupun nak tunjuk sikit kod dia. Okay, setiap niaga dapat mempunyai kod dia. Macam saya cakap tadi, niaga dapat mempunyai banyak bulan dan setiap bulan tu dia ada kod unik dia yang tersendiri lah. Okay, ini digunakan secara global lah. Maksudnya kalau anda pergi dekat US pun ataupun Malaysia, kod yang sama. Maksudnya untuk bulan Mac contohnya adalah H, Julai N. Okay, dia memang kod ni khusus. Okay, anda boleh Google benda lah, tak ada masalah. Ini sangat-sangat senang dapat kat internet. Okay, so kenapa kita perlu tahu kod-kod ni adalah sebab setiap niaga dapat mempunyai kod kalendernya. Sebab yelah, macam contoh macam FCPO kita ada bulan, contoh kita ada FCPO kita ada bulan 9, 10, 11, 12 Jan, Feb, March sampai tahun depan kan, contoh kan. Jadi kita perlu tahu kod dia. So yang membezakan kod bulan tersebut adalah kod dia. Kan nama sama FCPO tapi dia punya bulan berbeza dan tahun berbeza. Jadi kod ataupun format dia adalah kod nama produk tersebut dan kod bulan dan tahun. Macam kat sini contohnya FCPO U kat sini September, okay, September, and then kosong tu maksudnya tahun genap, bukan tahun genap, sorry, tahun yang berakhir dengan 10, 20, 30 dan sebagainya. Kalau 9 maksudnya 2019, kalau 8 2018, okay, dia macam tu, dia ikut. Sekarang is 2020, jadi FCPO yang pada tahun ini adalah kosong, berakhir kosong. Okay, so jadi untuk FCPO ini dia akan tamat tempoh pada 15 September lah sebab dia bulan 9 kan, dia akan tamat tempoh pada 15 September sebab FCPO tamat tempoh pada 15 bulan. Okay, dia berbeza. Okay. Kalau FKL bulan 9 dia akan tamat tempoh last business day of bulan 9. Okay, dia macam tu. Dan bulan yang paling dekat dengan tamat tempoh dia panggil sebagai spot month. Okay. Maksudnya kalau sekarang bulan 10 paling dekat dengan expired adalah bulan 10 lah. So jadi bulan 10 dia dikatakan sebagai spot month. Okay, untuk benchmark yang anda perlu faham. Okay, dan setiap niaga hadapan tu mempunyai bulan yang aktif pada waktu yang tertentu. Okay, maksudnya bulan aktif ni adalah mempunyai volume ataupun transaksi tertinggi. Maksudnya banyak pembeli dan banyak menjual yang fokus untuk bulan tu. Okay. Dan bulan yang aktif ini adalah dijadikan benchmark untuk harga sesuatu aset dasar tersebut. Okay. Jadi setiap niaga dapat mempunyai susunan berbeza dari segi bulan aktif dan bulan tamat tempoh. Okay, ini anda kena faham balik spesifikasi setiap kontrak niaga dapat itu. Okay. Itu amat penting. Ini contoh kat platform kita. Contohnya kat sini, okay, minyak mentah, WTI minyak mentah ni like dia ada September, Oktober, November, Disember. Tapi volume dia berbeza. Jadi
sebagai pedagang atau pelabur, anda mana nak tahu yang bulan paling aktif lah. Okay, bulan benchmark atau bulan paling aktif adalah volume dia. Okay, sekarang ni September paling banyak untuk setiap produk kat sini. Jadi biasa bulan aktif tu kita panggil bulan 9 tu kita panggil bulan aktif lah. Dia akan berubah lepas bulan 9 expired, dia akan move to Oktober, November dan sebagainya. Okay. Itu anda kena faham. Ini contoh kita punya local pula. Palm oil dan FKLI kan. Contoh macam kat sini FKLI bulan aktif dia adalah bulan yang terkini lah, bulan yang paling dekat. Okay. Ini waktu saya tangkap gambar ni waktu bulan 8 . So jadi sekarang ni bulan 8 lah aktif, tapi kalau ikutkan sekarang bulan 9 aktif. Okay. Dia akan move forward macam tu. Untuk FCPO pula dia berbeza, unik sikit sebab dia bulan aktif adalah 3 bulan akan datang. Jadi sekarang September, so November bulan aktif dia. Kalau Oktober nanti, lepas 15 bulan lepas September ni expired kan. Jadi spot month akan jadi Oktober dan bulan paling aktif akan shift to December. Dia mesti 3 bulan akan datang. Biasa FCPO dia macam ni. Setiap negara depan berbeza. Emas dan sebagainya. Dari segi susunan aktif. Okey, sekarang saya akan jelaskan konsep margin. Okey, ini amat penting sebab margin ni boleh dikatakan deposit lah, deposit ataupun wang jaminan sebelum anda nak mula ataupun sebelum anda nak komit dengan niaga hadapan ini. Maksudnya macam saya cakap tadi, FCPO satu size, satu lot tu bersama dengan 60k, okey contoh. Tapi anda perlu sediakan wang jaminan lah, 4,500 je. Kan? Dan anda boleh mendapat pendedahan seperti 60,000 punya size. Dia lebih kurang macam tu. So margin amat penting. Anda perlu sediakan modal. Margin ni adalah wajib lah sebab ini kita anggap sebagai wang jaminan. Okay, margin ada 2 jenis. Permulaan dan pengekalan. Initial ataupun maintenance lah kalau bahasa Inggeris. Okay, permulaan adalah amount yang diperlukan untuk mula dagang sesuatu niaga hadapan itu. Ini sebagai contoh tadi margin 4,500 untuk FCPO, itu adalah initial lah, permulaan lah. 4,200 untuk FKLI. Okay, tapi apa itu maintenance? Maintenance adalah amount minimum yang mesti dikekalkan dalam akaun semasa anda pegang sesuatu niaga hadapan itu. Okay. Kalau jumlah equity ataupun jumlah akaun anda jatuh pada tahap ini, anda akan dikenakan panggilan margin. Okay, ataupun margin call lah. Dan anda perlu selesaikan margin call tu dengan cara adalah menambah wang ataupun jual posisi tersebut lah kalau anda tak nak, anda mau selesaikan margin call tu. Okay. Okay, ini contoh margin permulaan, margin pengekalan. Okay. Contoh macam anda dah deposit margin permulaan tapi anda pegang posisi, anda beli sesuatu niaga hadapan tapi nilai account atau nilai equity sesuatu produk tu jatuh, nilai account anda jatuh sampai ke margin pengekalan, still okay lagi, tapi jatuh bawah pada margin pengekalan, okay, anda kena margin call. Bila margin call, anda perlu top up atau tambah nilai balik kepada margin permulaan, bukan margin pengekalan. Kena top up balik sehingga margin permulaan tu, nilai margin permulaan tu. Okay, ni contoh. Emas perlukan margin permulaan sebanyak 5k. Okay, margin pengekalan pula adalah 4,000. Okay. Jadi contoh pelanggan ni dia masukkan 6,000 dalam akaun dia, okay, and then mula dagang emas lah sebagai contoh, okay. Tapi lepas tu harga emas berlawanan lah daripada posisi beliau jatuh ataupun naik, bergantung kalau dia beli atau short, okay. Jatuh daripada harga dia beli tu dengan nilai sebanyak 2,500, okay. Pengekalan ni adalah 4,000 tadi kan, jadi 2,500 adalah tolak dengan 6k adalah 3,500, okay. Jadi bawah daripada 4,000 tadi. Jadi dia akan kena margin call. Panggilan margin, okay. Jadi dia perlu tambah balik deposit sebanyak 1,500 untuk cukupkan balik 5k tadi. Bukan 4k, 5k iaitu margin awal tadi. Itu kalau dia tak nak top up dan dia kena kosongkan posisi tersebut. Okay. Ataupun kalau dia ada 3 atau 4, kalau dia clearkan 1 atau 2 dah cukup untuk selesaikan margin call dan dia boleh clearkan lah 1, 2. Anda tak perlu kosongkan semua. Anda just bergantung pada nilai akaun. Asalkan nilai akaun anda kembali kepada margin permulaan tadi, itu dah cukup. Okay, ini contoh dengan gambar sekali dan dengan harga sekali. So anda kena tambah balik 1,500.
walaupun panji pengekalan banyak 4,000. Okey, dan seterusnya saya akan jelaskan tentang konsep leverage. Okey, ini amat penting sebab niaga hadapan ni memang berasaskan leverage. Maksud dia adalah kebiasaan dan kewangan adalah anda mendapat atau menggunakan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan sesebuah transaksi. Okey, contoh kat sini adalah macam kita dah jelaskan tadi. Okey, nilai niaga hadapan yang sepenuhnya mempunyai 70,000. Okey, satu lot, tapi anda hanya perlu sediakan modal 4,500. Jadi yang leverage yang ditawarkan adalah sebanyak 15 kali. Ini contoh dalam saham pula. Okey, anda punya modal 10,000 tapi anda boleh membeli atau buying power anda 2 kali ganda lah. Maksudnya anda boleh membeli saham sehingga 20,000. Okey, itu adalah contoh leverage. Dan yang ketiga adalah yang anda mesti boleh faham inilah, sebab iaitu sebagai pembelian rumah, contohnya 400,000, anda hanya perlu sediakan sebanyak 10% je, kan, down payment 10% untuk beli suatu rumah tu. Jadi bila anda dah beli pun, anda sediakan modal sebanyak 10%, tapi anda secara atas kertas anda memiliki rumah bernilai 400,000. Okey, jadi yang lebih kurang 10 kali ganda lah leverage. Okey, yang ini penting sebab anda perlu faham yang leverage ni adalah sesuatu yang double edge sword lah dalam English ni dikatakan double edge sword sebab dia boleh jadi kawan ataupun lawan. Okey, dalam dia. Maksudnya kat sini adalah disebabkan margin atau yang diperlukan, deposit yang diperlukan adalah kecil. Kan macam gambar kat sini, anda perlukan margin yang kecil tapi anda dah bersamaan dengan harga full size nilai posisi anda. Okey. Jadi untuk margin anda yang kecil tu, anda boleh mendapat keuntungan berdasarkan nilai yang besar. Nilai maksudnya anda sediakan 4,500, tapi keuntungan anda ialah berdasarkan 70,000 punya size, kan, macam FCPO. Jadi dia boleh membuat anda untung yang sangat-sangat cepat dan juga loss pun boleh banyak. Ini contoh kat sini. Anda beli satu FCPO pada harga 2,600, satu lot yang anda beli. Tapi nilai untuk satu lot tu adalah harga yang anda beli adalah kali dengan 25, kan? Sebab untuk satu kontrak FCPO adalah bersamaan 25 tan, betul? Jadi secara asasnya anda beli 25 tan kali dengan 2,600 bersama dengan 65,000. Okey. Jadi tapi anda hanya perlu sediakan margin dan deposit sebanyak 4,500 je, kan? Leverage sebab 14 kali. Jadi kalau FCPO naik 2% daripada segi 2,600 lah, 2% bersama dengan 52 mata lah, 52 point, kan, naik 2% pada hari ini contohnya. Jadi anda untung sebanyak 1,300 sebab mata yang anda dapat tu kali dengan minimum value fluctuation tadi RM25 tadi, kan. Jadi keuntungan terhadap keuntungan kepada modal anda tadi adalah sebanyak 28%. Okey, dalam masa satu hari. Okay. Dan juga ini kalau anda berada dalam keadaan yang rugilah, loss. Okey, sama. Okey, senario sama. Anda beli pada harga yang sama, modal sama, tapi jatuh sebanyak 2%. Jadi 2% tu bersama 1,300 dan daripada segi modal anda tu itu quite besar lah, 28%. Anda adalah loss dalam masa one day, satu hari saja. Okey. Okey, jadi sekarang kita dah jelaskan spesifikasi niaga hadapan. Sekarang kita nak tinjau ataupun memahami apa kelebihan dagang dalam niaga hadapan yang tak dapat dalam aset-aset kelas lain lah. Okay. Pertama adalah anda dapat mengoptimumkan portfolio. Okay. Maksudnya kat sini kebiasaan pelabur-pelabur besar menggunakan niaga hadapan ini untuk hedge. Okay. Maksudnya kat sini contohnya macam niaga hadapan mempunyai dua cara buat duit, kan, beli ataupun jual. Okay. Jadi pedagang-pedagang atau pelabur besar ni boleh mendapatkan pendedahan untuk melindungi nilai portfolio mereka. Contoh macam awal Mac hari tu, kan, sebabkan COVID, kan, satu dunia punya market semua jatuh. Tapi kalau untuk
pelabur atau pedagang besar, mereka boleh membuat duit dengan short selling, kan. Jadi anda, even tu anda punya portfolio saham tengah jatuh, tapi anda boleh buat duit, anda boleh square off daripada segi loss tu daripada anda short dekat indeks FKLI, indeks saham lah, mana saham. Okey. Kedua adalah kos kemasukan yang agak rendah. Okey, maksudnya kalau nak banding, ni contoh FKLI saya bagi kat sini. Contoh indeks saham kita lah. Contoh macam kat sini, kalau anda nak membeli atau mendapat pendedahan 30 saham terbesar kat Malaysia kan, kita punya indeks kan, FBM KSCI. Kalau anda melalui saham anda perlu beli secara individu kan, anda perlu modal yang besar untuk beli setiap saham 30 saham terbesar tu. Okey. Kalau anda beli FKLI, anda hanya membuat satu transaksi saja. Dianggap sebagai satu transaksi dan modal yang sangat-sangat rendah, 4,200 tadi kan, sebagai contoh. Ini gambar contoh kan, ini saham-saham 30 terbesar dekat Malaysia. Kalau anda nak dapat pendedahan setiap saham-saham terbesar tu, anda perlu sediakan, sebab kat Malaysia minimum unit adalah 100 unit kan anda beli. So anda perlu sediakan modal sebanyak close to 39k, okay, untuk beli semua saham. Ini tak termasuk transaksi punya charges. Tapi kalau FKLI pula, anda perlu sediakan modal sebanyak 4,200, tapi FKLI futures atau niaga hadapan dia pergerakan dia bersandarkan FBM KSCI. Okay, maksudnya kalau FBM KSCI naik ataupun jatuh, FKLI biasanya akan ikut sama. Jadi dari segi kos tu agak-agak rendah lah untuk anda dapat expose pendedahan tu saham-saham terbesar. Dan ketiga adalah kadar kecairan yang tinggi. Okey, ini dikatakan liquidity yang sangat-sangat tinggi lah. Maksudnya untuk niaga hadapan, lebih kurang sama macam saham-saham yang aktif, niaga hadapan punya liquidity sangat-sangat tinggi sebab dia boleh sebab anda boleh masuk dan menjual dan boleh kurangkan risiko daripada segi harga tu. Maksudnya anda beli dekat 2601, anda nak jual 2 bit, 3 bit atas je. Anda kebiasaan ada seller lain lah. Maksudnya banyak pembeli, dia aktif, so jadi banyak pembeli dan banyak penjual. So jadi anda boleh dapat entry point dan exit point yang anda nak lah dengan cepat ataupun dengan efisien. Dan terakhir adalah flexibility. Okay, flexibility ni macam kita dah faham tadi, niaga hadapan is a two-way market kan, dua hala. Okay, maksudnya anda boleh membuat keuntungan waktu pasaran jatuh atau naik kan, sebab anda boleh buat long ataupun short kan. Macam kat long ialah satu transaksi yang biasa kita dengar, beli kat bawah dan jual kat atas kan. Beli harga bawah, jual balik harga lebih tinggi untuk membuat keuntungan, perbezaan tu kan. Short selling pula ialah satu transaksi yang berlawanan daripada long. Kalau anda jual dahulu, kalau anda jangkakan FCPO atau FKLI itu akan jatuh, jadi anda jual dahulu dan anda beli balik pada harga yang lebih rendah. Okay. Dan dari segi perbezaan anda jual dan anda beli balik tu, akan dikalkulkan sebagai keuntungan anda. Okey, ini contoh long FKLI dalam masa satu hari. Okey, 28-27. Okey, kat sini kalau anda biasa tengok chart kan, anda nampak satu anda buat analisis dan anda nampak dia tengah buat satu kenaikan lah untuk FKLI. Ini dah 5 minit punya chart. Okey, dan anda beli pada satu lot pada 1596, harga 1596 dia dah pecah dekat dia punya orang kata resistance tu, dan dia buat kenaikan kan. Dan anda jual dekat 1601.5 kan. Dan perbezaan tu sebanyak 55 mata kan. Jadi untuk setiap satu point FKLI tadi RM50 untuk setiap minimum punya fluktuasi dia kan. Jadi 55 kali 50 bersamaan RM275. Anda untung kat situlah. Tak termasuk belum tolak cost charges yang lain. Ini contoh kedua, short selling. Okay, untuk FCPO, anda jual dahulu, anda beli balik. Okay, kat sini contohnya anda jual pada 2688. Okay, anda buat analisa yang FCPO dah buat penurunan yang banyak, jadi anda jual pada 2688. Anda jagakan dia akan jatuh lagi kan. Okay, kat sini jatuh sampai 2610, tapi anda beli semula lah tinggi sikit, 2630 sebagai contoh. So perbezaan daripada segi
58 mata kan. 58 mata, so satu mata tu bersamaan dengan RM25. Jadi anda untung sebanyak 1450 dekat situ untuk satu lot. Encik Kamal, ada apa-apa perkara lain yang ingin anda tambahkan sebelum kami mengakhiri sesi ini? Okey, saya just nak ingatkan dan nasihatkan semua ataupun kepada semua yang berminat dan nak mula meniaga hadapan. Pertama sekali anda kena faham spesifikasi kontrak tersebut. Macam tadi, saiz dia, margin dia berapa dan apa akan jadi kalau margin call dan sebagainya. Anda kena faham itu sebab itu bahagian risiko dia terdahulu. Anda kena faham risiko yang anda bakal hadapi sebelum anda memulakan dagangan anda dalam niaga hadapan ini. Okey. Dan sebabkan niaga hadapan ini sesuatu atau apa orang cakap instrumen yang berdasarkan leverage kan. Jadi anda boleh faham, anda boleh untung sangat-sangat tinggi berdasarkan capital anda, tapi anda juga boleh loss dan over loss. Okey, over loss maksudnya capital anda rugi lebih daripada anda punya capital. Anda ada risiko untuk mendapat risiko over loss lah. Itu saya perlu ingatkan. Saya rasa itu saja. Stay safe dan selamat Hari Malaysia kepada semua. Selamat bercuti. Okay, terima kasih. Okey, dan sekian saja webinar kami pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta yang hadiri. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lebih lanjut, sila hantarkan email kepada kami di bclm@kenanga.com.my. Kami menghargai anda berada di sini dan berharap anda akan dapat menikmati webinar pada hari ini. Sila luangkan masa sebentar untuk menilai webinar kami dan maklum balas anda amat kami hargai. Sekali lagi, jangan lupa untuk mendaftar ke webinar kami yang seterusnya di 17 September 2020. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai kami dan berharap dapat berjumpa lagi pada acara seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What are you clicking? Click kenangafutures.com.my, Malaysia's leading derivatives broker.